Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 akan membincangkan mengenai isu berkaitan pekerja asing. Isu-isu berkaitan pekerja asing ini semakin luas dikaji sama ada di negara-negara barat maupun Malaysia. Hal ini demikian kerana isu ini merupakan salah satu aspek penting dan sentiasa perlu diberi perhatian. Oleh itu, kumpulan kami akan membincangkan 4 isu utama mengenai pekerja asing. Pertama, isu berkaitan faktor-faktor kemasukan pekerja asing. Kedua, isu berkaitan kadar jenayah dalam kalangan pekerja asing. Ketiga, adalah peluang pekerjaan dan kebergantungan terhadap pekerja asing, dan yang terakhir adalah berkaitan eksploitasi terhadap pekerja asing. Terima kasih kepada Nurdiana. Jadi saya akan teruskan pembentangan dengan mengetengahkan faktor kedatangan pekerja asing ke Malaysia dan mengapa mereka memilih Malaysia sebagai tempat mencari rezeki. Faktor utama ialah kebiasaannya negara mereka sendiri yang mempunyai masalah ekonomi yang gawat. Sebagai contoh, Jabatan Imigresen Malaysia mencatatkan warga Bangladesh mempunyai kira-kira 568,929 yang bekerja di Malaysia pada tahun 2019. Perkara ini berlaku kerana mereka mengalami masalah kemiskinan yang tinggi, masalah politik, bencana alam dan sebagainya, dan perkara ini menyebabkan mereka sukar untuk menyara kehidupan kerana tiada pekerjaan. Jadi mereka memilih untuk datang ke Malaysia untuk mencari rezeki kerana keadaan ekonomi yang stabil di negara ini. Seterusnya ialah permintaan buruh tidak mahir yang tinggi di Malaysia. Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan salah satu negara yang sedang membangun. Kita boleh lihat dari segi projek pembangunan sedang dilakukan dan semakin pesat di Malaysia. Kebiasaannya buruh permintaan sama ada yang mempunyai kemahiran atau tidak amat diperlukan oleh majikan kerana ia tidak memerlukan sijil pendidikan kerana lebih mementingkan kemahiran. Mereka juga kebiasaannya tidak memiliki pendidikan yang boleh membantu mereka mempunyai pekerjaan yang profesional, jadi mereka terpaksa bekerja sebagai buruh demi mencari rezeki untuk menjara keluarga dan diri. Kemudian, kepelbagaian etnik di Malaysia juga menjadi salah satu faktor mereka memilih untuk bekerja di Malaysia. Kepelbagaian etnik menunjukkan bahawa Malaysia mampu hidup secara aman, damai serta mempunyai sikap perpaduan yang tinggi meskipun mempunyai latar belakang yang berbeza. Maka melihat individu berasal dari negara yang lain bekerja di negara sendiri bukanlah masalah atau perkara yang luar biasa untuk rakyat Malaysia. Sekaligus perkara ini dapat membuat warga asing berasa selesa dan memilih untuk bekerja di Malaysia. Tidak dinafikan kedatangan pekerja asing membantu pembangunan ekonomi negara, namun kerajaan perlu cakna dan sentiasa mengambil perhatian untuk memastikan kedatangan mereka terkawal supaya tidak mendatangkan masalah kelak. Saya serahkan pembentangan kami kepada Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada Dr. Masyumuda dan rakan-rakan yang lain. Terima kasih kepada rakan sekumpulan saya sebelum ini. Nama saya Siti Khairunisa binti Samudin dengan nombor matrik A170103. Untuk pembentangan video kali ini, saya akan menyampaikan topik berkaitan isu pekerja asing melalui aspek jenayah dalam kalangan pekerja asing. Mari kita mulakan. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, jenayah merupakan kejahatan yang dilakukan seperti mencuri, merompak, membunuh, meragut dan lain-lain yang salah disi undang-undang dan akan dikenakan tindakan tertentu. Jenayah juga terbahagi kepada beberapa bahagian seperti jenayah kola putih dan juga jenayah komputer. Jenayah dalam kalangan pekerja asing ialah perbuatan jenayah yang dilakukan oleh pekerja yang datang dari negara bukan Malaysia. Sedia maklum bahawa jenayah merupakan perbuatan yang salah dan mengancam keamanan masyarakat. Apatah lagi sekiranya berlaku kepada diri kita sendiri. Melalui konteks profesional dan organisasi dalam industri, jenayah juga sering terjadi apabila seperti pemalsuan dokumen, pengumuman wang haram, eksploitasi pekerja dan juga lain-lain. Namun di sini saya akan menyentuh faktor dan langkah menangani jenayah dalam pekerja asing. Antara faktor yang jenayah dalam kalangan pekerja asing ialah kemasukan beramai-ramai pekerja asing dalam sektor
industri Malaysia, contohnya sektor pembinaan seperti yang dilaporkan oleh berita harian, iaitu terdapat isu lambakan pekerja asing, terutama mereka yang terdiri daripada pendatang tanpa izin menguasai satu tempat itu sehingga mampu mengancam ketenteraman orang ramai kerana bilangan mereka yang lebih ramai. Seterusnya, sebahagian mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah, dokumen pekerjaan yang sah. Dapat juga sindiket pemalsuan dokumen pekerja asing yang dilakukan dalam kalangan mereka sendiri. Selain itu, eksploitasi oleh majikan kepada pekerja asing menyebabkan pekerja asing terdesak dan memilih untuk melakukan jenayah kerana mudah dan pantas untuk mendapatkan wang. Kesempitan hidup juga menjadi punca utama kerana mereka datang ke negara ini atas faktor mencari pekerjaan. Namun ada kalanya mereka ditipu dan akhirnya tiada pekerjaan. Akhir sekali, pekerja asing mudah melarikan diri apabila melakukan jenayah dalam organisasi atau kesalahan kepada majikan, terutama mereka yang tidak mendaftar kerana tiada rekod kemasukan dalam negara menyebabkan polis sukar untuk menjejaki mereka. Antara langkah untuk menangani jenayah dalam kalangan pekerja asing ialah penguatkuasaan undang-undang yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan dalam aspek undang-undang dan kawalan sosial. Hal ini adalah untuk menjaga keamanan negara dan melindungi hak pekerja asing yang datang di Malaysia. Terdapat saranan yang ditulis oleh Dr. Muhammad Mizan Alam dalam Metro Harian akan cadangan beliau untuk mengukuhkan lagi sistem pengawasan dan perumahan kerana tidak teratur dan menyebabkan mereka terdedah untuk melakukan kesalahan atau jenayah dengan bebas. Selain itu, usaha patut dilakukan oleh pihak majikan dan pengurus untuk mengelola aktiviti pekerja asing yang diambil. Pihak berautoriti seperti Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Imigresen Malaysia seharusnya lebih tegas dan berintegriti dalam memastikan setiap kemasukan rekod kedatangan pekerja asing dan pendatang asing dilakukan. Akhir sekali, inisiatif daripada rakyat sendiri dan rakan sekerja untuk melaporkan akan aktiviti jenayah yang dilakukan oleh pekerja asing ini. Kesimpulannya, isu jenayah dalam pekerja asing harus dibanteras seiring dengan usaha kerajaan untuk membantas jenayah yang dilakukan oleh oleh rakyat tempatan. Hal ini demikian kerana untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan awam. Selain itu, pihak majikan dan berwajib seharusnya lebih berintegriti dalam mengawal dan menguasai pekerja asing yang diambil kerana mereka juga manusia dan mempunyai hak untuk memenuhi tuntutan hidup mereka. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada masyarakat atau organisasi untuk mengawal dan mengelola setiap pekerja yang bekerja bersama. Sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan poin berikutnya iaitu mengenai peluang pekerjaan dan kebergantungan kepada pekerja atau buruh asing. Kemasukan buruh asing di Malaysia sedikit sebanyak telah mendatangkan kesan positif terhadap negara, khususnya dari aspek proses pembangunan ekonomi negara. Seperti yang diketahui, Malaysia merupakan salah sebuah negara yang giat membangun. Justru itu, perubahan yang teratur dan sistematik selaras dengan perkembangan dan pembangunan negara giat dilaksanakan terutamanya dalam sektor perindustrian, pembuatan, pembinaan dan pertanian, khususnya dalam bidang perdagangan. Bagi mencapai misi tersebut, keperluan tenaga buruh sangat diperlukan dalam mempercepatkan arus pertumbuhan negara. Namun demikian, negara kita mengalami kekurangan tenaga buruh tempatan untuk memajukan pembangunan tersebut. Justru itu, pengambilan serta permintaan dan kebergantungan negara terhadap buruh asing adalah tinggi. Hal ini dibuktikan apabila pekerja asing menyumbang kira-kira 15 hingga 30% jumlah keseluruhan tenaga buruh di Malaysia. Tambah pula, di Malaysia, pekerja asing tertumpu kepada beberapa sektor penting yang menyumbang kepada kadar pertumbuhan negara seperti sektor pembuatan, pembantu rumah, perdagangan, pembinaan, pertanian dan perkhidmatan. Hal ini jelas menjejaskan peluang pekerjaan bagi warga tempatan. Antara faktor mengapa majikan lebih memilih untuk mengambil pekerja asing adalah: yang pertama, demi untuk mengelakkan peningkatan tekanan ke atas kenaikan kadar upah, serta yang kedua, bidang tugas yang ditawarkan tidak mendapat sambutan daripada pekerja tempatan. Misalnya, sektor-sektor perindustrian, pembuatan, pembinaan dan pertanian ini, khususnya perdagangan, melibatkan bidang tugas 3D, iaitu dirty, dangerous dan juga difficult.
atau juga dimasukkan dengan kerja kotor, bahaya dan sukar. Bidang-bidang tugas ini jika ditawarkan kepada penduduk tempatan, nescaya kadar upah akan meningkat. Dengan kenaikan kadar upah, buruh akan menyebabkan kos pengeluaran meningkat dan pengeluar akan mengurangkan produksi pengeluaran. Kadar ini akan menyebabkan kenaikan tingkat harga yang jika ianya berlaku secara berterusan, ianya akan menyebabkan inflasi. Sekali lagi, tidak dinafikan kedatangan pekerja asing ke negara kita sekarang ini boleh dianggap menampung keperluan kekurangan tenaga kerja tempatan negara. Namun, sekiranya kedatangan mereka menyebabkan tenaga kerja melebihi bilangan peluang pekerjaan yang ada di Malaysia, sudah pasti akan menjejaskan peluang pekerjaan bagi rakyat tempatan yang sekaligus membawa kepada masalah pengangguran. Oleh itu, sekiranya tiada inisiatif dari pihak majikan serta kerajaan atau autoriti yang terlibat dalam memendung isu ini, nescaya ini akan memberikan impak jangka masa panjang pada masa akan datang yang mampu menjejaskan pembangunan negara. Berikut sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Kemasukan pekerja asing semakin meningkat ke Malaysia oleh penduduk negara lain. Hal ini adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Malaysia. Malaysia merupakan antara negara yang menjadi tumpuan dan pilihan utama kepada para penghijrah, terutamanya kepada golongan yang ingin bekerja. Menurut statistik Jabatan Imigresen Malaysia pada tahun 2016, kemasukan pekerja asing ke Malaysia adalah sebanyak 1,940,108 orang, iaitu daripada 12 negara. Negara yang paling tinggi kemasukan pekerja asing adalah dari Indonesia. Namun begitu, sesetengah pekerja asing ini akan menghadapi keadaan pengeksploitasian. Kebiasaannya, hal ini dilakukan oleh pihak majikan dalam sesebuah organisasi. Eksploitasi bermaksud suatu perbuatan mengambil kesempatan terhadap seseorang atau sesuatu secara tidak adil demi kepentingan dan keuntungan sendiri. Terdapat beberapa faktor yang mendorong berlakunya pengeksploitasian terhadap pekerja asing, iaitu seperti pentadbiran yang lemah, undang-undang yang longgar dan pihak majikan yang tidak mengambil berat terhadap pekerja asing. Dalam pada itu, eksploitasi terhadap pekerja asing di Malaysia sangat menyedihkan. Hal ini demikian kerana ramai pekerja asing yang menjadi mangsa kegiatan negatif yang dilakukan oleh sesetengah pihak majikan yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, antara bentuk-bentuk eksploitasi terhadap pekerja asing adalah seperti berlakunya kegiatan perdagangan manusia terhadap mereka. Pekerja asing disuruh bekerja tanpa henti atau bekerja lebih masa, eksploitasi bentuk seksual dan sebagainya. Oleh itu, pihak kerajaan khususnya perlulah sentiasa memantau masalah ini. Pekerja asing juga merupakan manusia yang melengkapkan kelompok sosial dan mereka juga wajar dilayan dengan baik. Kesimpulannya, kemasukan pekerja asing ke Malaysia memberikan kesan positif dan kesan negatif. Kesan ini adalah berbeza-beza antara sesebuah negara dengan negara yang lain. Kemasukan pekerja asing sangat penting untuk pembangunan ekonomi misalnya. Namun, hal ini sekiranya berlarutan akan menjadi masalah yang serius apabila tidak dikawal. Oleh itu, semua pihak, terutamanya pihak kerajaan, wajarlah memainkan peranan dalam memastikan keseimbangan pembangunan ekonomi dan keselamatan negara tercapai.